muka surat 96. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. سورة البقرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Rawahul Bukhari. Muslimin muslimat khususan ahli jatah puasa surau Al-Huda, tuan imam yang menghafal salat subuh pada pagi ini, ibu-ibu, bapa-bapa, tak juga merupakan keluarga dan anak-anak kita yang turut kita doakan agar semuanya dilimpahi rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita terus istiqamah berdoa agar kita dan ahli keluarga kita terus dilindungi oleh Allah, dijamin keselamatannya bukan sekadar di dunia, malah juga di akhirat. Amin. Kita mulakan pertemuan pagi ini seperti biasa, sama-samalah kita ingatkan diri kita masing-masing, terutamanya diri saya yang dhaif ini. Sama-sama kita hadir dengan membetulkan niat sesuai dengan peringatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan akan dilihat apa niat yang ada dalam diri masing-masing. Kenapa hadir pagi ini? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita betulkan niat, bila kita ingat Allah, ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kenapa kita syukur? Allah terus panjangkan umur masuk dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. 1/10 dah habis. 1/10 dah habis. Selesai. Alhamdulillah. Namun yang wajar kita syukuri, di saat kita dipanjangkan umur dalam bulan Ramadan ini, kita terus menikmati anugerah Islam, anugerah iman. Kena selalu disedarkan diri bahawa kita telah dipilih oleh Allah menikmati anugerah yang cukup besar, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Maka kita buktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita istiqamah melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin menjadi orang istiqamah, orang yang bertakwa. Kita menyambung pengajian kitab Du'at al-Fahsya wal Munkar, tulisan Syekh Muhammad Jibril At-Tibyan, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, mengenal lebih 90 perintah dan larangan Allah di dalam Al-Quran. Syekh Muhammad Jibril telah memudahkan urusan kita dengan menyenaraikan 47 perintah Allah di dalam Al-Quran, dan disenaraikan juga ada 51 larangan. 47 perintah, 51 larangan Allah di dalam Al-Quran. Kita menyambung perbahasan perintah Allah kepada kita, yaitu kita menyambung perbahasan perintah yang kelima. Allah perintahkan kita meyakini hari akhirat. Kita puasa ni pun sebab menunggu hari besar yang namanya Yaumul Mahsyar.
Tak tergamak kita minum air, makan dalam rumah walaupun tak dilihat oleh orang. Kenapa? Itu satu tanda kita meyakini hari akhirat. Maka pada kuliah yang lepas kita telah pun membaca tentang hari akhirat. Kita telah diperkenalkan nama-nama hari akhirat. Antaranya al-yaum sa'ah, masa yang diletakkan. Yaumul hisab, hari pertimbangan, hari perhitungan, dan sebagainya. Dan kita telah berada pada perbahasan tajuk kecil dalam meyakini hari akhirat ini. Syekh Jibril meletakkan tajuk dahsyatnya hari akhirat. Dahsyat. Dan perkara yang disenaraikan dahsyatnya hari akhirat itu salah satunya adalah ujian kubur. Yang ini telah kita baca panjang lebar, termasuklah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana seseorang itu setelah ditinggalkan atau telah dikebumikan, melangkah saja orang meninggalkan si mayat itu. Dalam Sahih Bukhari menceritakan jenazah itu atau rohnya telah didudukkan dan didatangi dengan dua malaikat, ditanya persoalan. Maka orang yang telah dibantu oleh amal solehnya itu, dia terus ditunjukkan tempat kebahagiaannya. Sedangkan orang yang tidak boleh menjawab dengan betul, kata hadisnya, dia akan dipukul dengan alat pemukul daripada besi dengan satu pukulan sehingga dia menjerit, di mana jeritannya dapat didengar oleh sesiapa, oleh sesiapa sahaja yang ada berdekatan, kecuali jin dan manusia. Ini telah kita baca pada kuliah yang lepas. Kita masuk muka surat 96. Maka kita menyambung tentang dahsyatnya akhirat itu, azab kubur dan nikmatnya. Maka dalam kubur ada azab, ada nikmat. Maka kita sambung perbahasan ini. Baik, kita mulai. Menurut Syekh Jibril Al-Tibyan, penulis kitab ini, kita juga wajib beriman tentang adanya azab kubur dan nikmatnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, azab kubur dikenali sebagai alam barzah. Alam barzah ialah suatu kehidupan di antara kehidupan di dunia dan di akhirat, dan merupakan alam bagi orang yang telah meninggal dunia sementara menunggu hari kebangkitan, serta alam yang memisahkan di antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi alam barzah yang sedang kita bincangkan ini, kata para ulama, dia alam pemisah antara dunia yang fana dengan hari kebangkitan semula, yaumul mahsyar. Kita baru berada di fasa pertama, alam dunia tengah hidup sekarang ni. Ada ramai dulu jemaah dalam surau ni, dia telah berpindah di alam barzah. Fasa ketiga belum lagi. Keterangan tentang adanya siksa kubur ada dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis-hadis mengenai azab kubur sangat banyak dan sampai ke tahap mutawatir. Imam An-Nawawi mengatakan bahawa, ketahuilah, menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah, azab kubur merupakan suatu yang pasti dan banyak dalil yang telah dikemukakan sama ada melalui ayat Al-Quran atau hadis sahih. Kata penulis kitab ini memetik pandangan para ulama, antaranya Imam An-Nawawi. Kita kena ingat sebagai ahli mazhab sunnah wal jamaah, ada banyak dalil tentang azab kubur sama ada daripada Al-Quran dan juga daripada hadis baginda Rasulullah SAW. Jadi sudah pastilah kita pada pagi ini yang telah mengaji lama, bersiap-siaplah, jangan kita termasuk orang yang diazab dalam lubang kubur satu hari nanti. Kata Syekh Jibril, dari segi logiknya adalah tidak mustahil mengembalikan kehidupan pada sebahagian daripada tubuh yang telah mati lalu menyiksanya. Dan memandangkan kewujudan azab ini tidak boleh disangkal oleh akal, apatah lagi dengan sokongan dalil-dalil syarak, maka menjadi kewajipan bagi kita untuk menerima dan beriktikad dengannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru
وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها عزوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Sadaqallahul Azim, suratul Ghafir ayat 45 ayat 46. Allah SWT berfirman, fawaqahu Allahu sayyiati ma makar, maka ia diselamatkan oleh Allah dari kejahatan apa yang datangnya tipu daya mereka. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha 'uzuwan wa 'ashiyya, mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. 'Uzuwan wa 'ashiyya, pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'ah, dan pada hari terjadinya as-sa'ah, yang kiamat, dikatakan kepada malaikat, udkhilu ala fir'auna asyad al-azab, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Suratul Ghafir ayat 45-46. Ini dalil daripada Al-Quran tentang azab kubur. Tamanya dalil ini, ayat ini mengatakan ada azab kubur, tak cerita. Sebab itu kita kena tengok surah Ghafir. Sebahagian Al-Quran dia tak sebut surah Ghafir di nama lain. Sebahagian mushaf sampai bila-bila pun tak jumpa surah Ghafir. Apa nama lain surah Ghafir? Surah Al-Mu'minun itu surah ke-23, hampir sama. Surah Ghafir ini nama lainnya adalah surah Al-Mu'min. Mukmin aja. Dia duduk dalam surah ke-40. Nama lainnya surah Ghafir. Ghafir bermaksud pengampun. Itu kena ingat tu. Maka diceritakan kisah Fir'aun ni sebagai dalil ada azab kubur. Ya, ketika Fir'aun begitu gairah memburu Nabi Musa dan pengikutnya, dia buta melihat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia melihat laut terbelah menjadi laluan manusia menyeberang, padahal dia sendiri pun kalau dia berfikir secara logik, dia tak mampu nak membelah laut, menyediakan satu perjalanan menyeberang. Ini yang dikatakan buta. Kita jangan buta macam Fir'aun. Kita jangan buta dengan kehidupan dunia ini. Cukuplah kita baca kisah Fir'aun ni, meyakini bahawa laut telah pun terbelah. Tak usah saya nak tengok laut depan mata terbelah. Tuan-tuan, bila kita tengok betul-betul pensan kita, menengok benda yang macam tu, kalau Allah tunjuk kita pun tak mampu nak melihat perkara itu berlaku depan mata. Cukuplah kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran menceritakan Al-Quran telah terbelah. Maka Fir'aun tak nampak kuasa Allah SWT bila dia berada di tengah-tengah perjalanan laut yang telah terbelah itu. Allah telah merintahkan laut kembali asal. Di sinilah dia ajal Fir'aun telah pun sampai. Dalam ayat yang lain diceritakan Fir'aun ketika mula dihambat dengan air laut yang kembali asal itu, dia telah berkata, yang telah dirakam dalam Al-Quran, di sini saya ingin beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Dia dah mula dah surrender, tapi itu sudah terlambat. Maka di sini para ulama kata, bila ajal sudah sampai ke tenggorok, pintu taubat tertutup. Dia nak beriman dengan Tuhan Nabi Musa, yang Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia sudah tenggelam, dia sudah lemas, azab ajal sudah sampai, nyawa sudah sampai ke tenggorok, tiada lagi lah pintu taubat bagi Fir'aun. Ambil pengajaran itu.
Maka di mana dalil tentang azab kubur ni? Tu ayat yang ke-46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyyan. Mereka dinampakkan neraka pagi dan petang. Jadi inilah dia menunjukkan satu kenyataan. Sebagai ulama kata itulah di alam barzah. Dalam alam barzah itu pagi petang dia dipertontonkan tentang dahsyatnya api neraka. Tengok pagi petang, tengok dia akan dapat yang real. Kebakaran api neraka itu membakar kulit dia lepas kebangkitan fasa ketiga yang kita katakan yaumul ba'as. Sekarang tengok dulu azab. Jadi kita ni tuan-tuan, katakanlah ada orang ni dia ditangkap oleh orang makan orang, kanibal. Dia tengok kawan dia kena tarik, depan-depan dia kawan dia kena potong kaki, hidup-hidup. Kaki lagi, tangan, lepas tu belah perut, hidup-hidup. Dia tengok, dia dah tahu dah esok giliran dia. Itu contoh azab tak azab, tengok kawan kena sembelih. Yang dia akan melalui juga satu ketika nanti azab yang dikatakan dahsyatnya api neraka itu lebih dahsyat daripada pembunuhan atau kekejaman yang depan mata kita. Di sana lagi dahsyat. Tengok pagi petang sampai bila? Sampai dia dibangkitkan. Wa yaumut taqumus sa'ah. Bila sampai hari kiamat dibangkitkan, Allah perintahkan kepada malaikat, adkhilu ala fir'auna asyadal azab. Allah perintahkan sekarang malaikat pergi kutip Fir'aun dan kaumnya azab yang keras. Baru masuk tempat yang kamu tengok. Jadi perkataan adu alaiha yu'raduna alaiha ghuzuwa wa 'ashiyya, itulah dia alam barzakh. Sebagai ulama mengatakan begitu. Itu dalil. Surat 97. Tengok pandangan para ulama yang lain. Kita mula dengan pandangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu anhu. Kata Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya membuat judul bab ma jaa fi azabil qubur. Bab dalil-dalil tentang azab kubur. Lalu beliau menyebut ayat di atas dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari. Bila masuk dalil atau bab dalil tentang azab kubur, Imam Bukhari dalil azab kubur tu dia petik ayat yang kita bacakan tadi. Imam Bukhari pun melihat surah Ghafir atau surah Mukmin ayat 45-46 ini sebagai dalil ada azab kubur yang diceritakan tentang Fir'aun. Seorang pakar tafsir di zaman ini, Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu anhu, menjelaskan ayat ini surah Al-Ghafir ayat 45-46 adalah dalil adanya azab dan nikmat kubur. Kerana dari konteks kalimat azab yang ditunjukkan kepada orang-orang kafir tersebut dirasakan ketika sakratul maut, ketika dicabut nyawa dan setelahnya. Ini boleh dirujuk dalam Taisir Karim Ar-Rahman muka surat 264. Kata Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di, satu ayat yang kita baca tadi adalah dalil azab nikmat kubur ada. Dan pada orang kafir dia dipertontonkan kesakit, dipertontonkan dan merasai sakitnya, dahsyatnya ketika sakratul maut, nyawa nak keluar daripada badan. Dahsyat orang kafir dia tanggung habis kedahsyatan sakratul maut dan dia lihat azab depan mata dia. Wa na'udzubillah min dzalik. Kata Al-Hafiz Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir pula menjelaskan ayat yang kita bacakan tadi surah Al-Ghafir ayat 45-46, arwah Fir'aun, yakni roh Fir'aun dan pengikutnya dihadapkan ke neraka setiap pagi dan petang terus menerus hingga datang hari kiamat. Ketika kiamat datang, barulah arwah atau roh dan jasad mereka sama-sama merasakan api neraka. Ya. Jadi
sebut pasal azab, dulu je. Dia punya ni barang. Jangan dilihat dalam dia. Jadi tengah elok pasal kubur. Pokoknya bila bangkit kubur besok, jasad dan roh Firaun ni direntak umban tu. Tak ada belas kasihan. Kata Ibn Katsir, dia juga berkata, ayat-ayat ini adalah landasan kuat bagi ahli sunnah, yakni ahli sunnah wal jamaah, tentang adilnya azab kubur. Rujuk dalam tafsir Al-Quran Al-Azim jilid 7 muka surat 146. Hal ini juga senada atau sama dengan pendapat atau penjelasan jumhur ahli tafsir seperti Mujahid, yakni dinukilkan dari kitab An-Nuqad wal Uyun jilid 4 muka surat 39. Satu lagi ulama Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani jilid 18 ayat muka surat 103. Asy-Syaukani dalam kitab Fathul Qadir jilid 6 muka surat 328. Al-Baydawi yang ini dalam kitab Anwar At-Tanzil jilid 5 ayat muka surat 130. Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam kitab Adwa Al-Bayan jilid 7 muka surat 82. Dan yang terakhir disenaraikan Abu Muhammad As-Sa'di dalam Taisir Karim Ar-Rahman 738. Jadi tuan-tuan pagi ni dengar ulama tafsir yang ramai. Kita biasa dengar tafsir Ibn Katsir, rupanya ramai. Ya, ahli-ahli dalam bidang tafsir ini antara Mujahid, Al-Alusi, Asy-Syaukani, Al-Baydawi, Muhammad Asy-Syanqiti, Abdul Rahman As-Sa'di, banyak. Mereka semua ada kitab tafsir. Masing-masing hidup melahirkan kitab-kitab besar untuk dihadam oleh umat tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi semua sepakat ayat ini confirm tentang azab kubur. Kata Syekh Majburi At-Tibyan penulis kitab ini, memanglah bahawa ada penafsiran lain terhadap ayat ini. Antaranya Qatadah, ada satu lagi ulama mentafsirkan sedikit kelainan. Antaranya Qatadah menafsirkan bahawa maksud ayat yang artinya kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang adalah taubih atau penghinaan terhadap Fir'aun dan pengikutnya dalam keadaan mereka masih hidup. Penafsiran ini walaupun tidak menetapkan adanya azab kubur, namun tidak menafikannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan bahawa arwah mereka, yakni arwah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, ada di sayap burung hitam yang bertinggi di atas neraka yang datang di kala petang dan pagi. Ini dinukil dari kitab An-Nuqad wal Uyun jilid keempat muka surat 39. Jadi perenggan akhir ni Qatadah dia ada pandangan lain sikit. Yang ayat mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuzuwan wa 'ashiyya. Dinampakkan api pagi petang pada Firaun, kata Qatadah, ini sebenarnya taubih, satu penghinaan. Maknanya Allah menghina manusia dengan cara ditunjukkan azab masa dia hidup. Pagi petang tengok azab. Kata Ibn Abbas, orang-orang zalim ini termasuk Firaun, bila dia mati, rohnya duduk dekat seekor burung hitam. Jadi burung hitam ni dia akan duduk di neraka dan roh itu akan melihat azab neraka itu pagi petang. Itu kata Ibn Abbas. Muslimin, Muslimat wa Rasulullah, surat 98. Penafsiran Ibn Abbas ini pun menetapkan adilnya alam kubur. Kubur ni satu alam, betul, satu alam. Perbahasan banyak. Adakah setiap orang atau roh ini boleh bertemu antara satu sama lain? Perbahasan banyak sekali, banyak khilaf. Tapi yang pasti seorang diri itu hadaplah seorang-seorang dalam keadaan gelap, bertemu dengan dua malaikat yang telah diceritakan seperti apa yang kita baca dalam Sahih Bukhari. Itu confirm, sepakat para ulama. Perenggan yang berikutnya, ahli tafsir yang terpengaruh dalam pemikiran Mu'tazilah pun membantah ayat ini, membicarakan azab kubur semisal azab kasyaf, yakni dalam kitab Al-Kasyaf jilid 6 muka
muka surat 118, dan Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib jilid ke-13 muka surat 342. Dengan sebatas bantahan logik semata-mata. Juga ada juga pemikiran Mu'tazilah yang membantah ayat ini tak ada kena-mena dengan azab kubur. Itu pandangan Mu'tazilah. Mu'tazilah ni satu pandangan yang ekstrim. Jadi jaga-jagalah. Dan kadang-kadang pemikiran ini meresap dalam pemikiran orang Islam yang didalami oleh golongan Mu'tazilah. Jadi antara nama yang dipetik di sini adalah Az-Zamakhsyari dan Fakhruddin Ar-Razi. Ini antara kitab tafsir golongan Mu'tazilah. Mereka menafikan tak ada kena-mengena lah ayat itu dengan azab kubur. Tapi jumhur ulama tafsir kata itulah dalil tentang Fir'aun itu dan adanya azab kubur. Jadi kita kena tahu juga ada ulama Mu'tazilah membicarakan tentang ayat ini. Maka insya-Allah kata Syekh Jibril penulis kitab ini, penafsiran yang tepat adalah yang kami sebutkan di awal kerana bersesuaian dengan dalil lain dari Al-Quran dan hadis. Kerana di antara dalil itu saling menafsirkan dan tidak mungkin saling bertentangan. Kata Syekh Jibril, kita pegang sajalah pandangan Ibnu Katsir, As-Sa'di, Asy-Syaukani, Al-Baghawi yang kita sebutkan tadi. Terus saya ikut pandangan ulama Mu'tazilah yang menyimpang ini. Tuan-tuan muslimin, muslimat atau sekalian, coba tengok satu hadis Nabi. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang azab kubur ialah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini ada terjemahannya. Jadi kita baca mafhum hadis. Riwayat Muslim daripada Zaid bin Sabit. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di tembok Bani Najjar di atas binatang tunggangannya dan kami berada bersamanya, tiba-tiba tembok itu runtuh dan hampir mengenainya. Tiba-tiba didapati beberapa kubur sebanyak 6, 5 atau 4 kubur. Lalu Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang mengetahui tentang penghuni kubur ini? Seorang lelaki menjawab, saya mengetahuinya. Nabi bertanya, bilakah mereka mati? Lelaki itu menjawab, mereka mati semasa dalam kesyirikan. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya umat ini sedang menerima ujian dalam kubur mereka. Andai kata mereka tidak dikebumikan, nescaya aku akan berdoa kepada Allah supaya memperdengarkan kepada kamu azab kubur yang sedang aku dengar ini. Kemudian baginda menghadap ke arah kami sambil bersabda, mohonlah perlindungan dengan Allah daripada siksaan neraka. Para sahabat berkata, kami pun memohon perlindungan dengan Allah daripada azab neraka. Nabi bersabda, mohonlah perlindungan dengan Allah dari azab kubur. Maka sahabat berkata, kami memohon perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Nabi bersabda, mohonlah perlindungan dengan Allah daripada fitnah yang ketara dan tersembunyi. Para sahabat berkata, kami memohon kepada Allah daripada fitnah yang ketara dan tersembunyi. Baginda bersabda lagi, mohonlah perlindungan dengan Allah daripada fitnah Al-Masihud Dajjal. Para sahabat berkata, kami memohon perlindungan dengan Allah daripada fitnah Al-Masihud Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini cukup bagus tuan-tuan. Saya tahu Nabi berada ada satu tunggangan baginda bersama para sahabat melalui satu tembok. Tiba-tiba tembok yang dimiliki oleh Bani Najjar runtuh, terbongkar kubur. Kata hadis ni, kubur tu lebih kurang 6, 5 atau 4 kubur terbongkar. Nabi tanya, siapa tahu tentang orang yang dalam kubur? Apa kenal tak? Maka lelaki itu jawab, saya mengetahuinya. Bila mereka mati? Kata Rasulullah. Belum lagi lelaki itu menjawab. Bila mereka mati? Lelaki itu menjawab, mereka mati semasa dalam kesyirikan. Saya tahu ya Rasulullah, ketika kubur penghuni kubur ni meninggal, mereka sedang berada dalam kesyirikan. Kita jangan sampai orang cerita hal kita begitu. Saya pun tak tahu saat dia ni, sebelum dia meninggal semalam tu saya tengok dia ada beli nombor ekor lagi. Contoh lah. Jangan sampai tahap tu orang cerita hal kita. Walaupun kita disuruh jangan cerita hal buruk orang, Nabi besar. Bila
Bila dah meninggal, jangan cerita heboh orang. Tapi kadang-kadang orang tercerita. Macam mana cerita dia Ustaz? Saya tak tahu nak kata apa. Jadi tuan-tuan, kena hati-hati. Biar orang sebut hal baik kita. Hampa kenal siapa yang mati ni? Kenal ya Rasulullah. Masa dia meninggal, dia tengah buat kerja syirik. Sebab itulah kata Nabi, aku sedang mendengar semua dalam kubur ini diazab. Ini dalil. Bila Nabi sebut ketika aku sedang dengar mereka sedang diazab, inilah dalil adanya azab kubur daripada hadis riwayat Imam Muslim. Yang hebatnya Nabi kata apa? Kalau bolehlah aku nak berdoa kepada Allah, biar kamu juga dengar macam aku dengar. Rupanya kubur-kubur yang ada ni ada bunyi tu. Cuma kita telah ditutup hijab. Manusia satu-satunya yang mendengar orang kena godam dalam kubur ni hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas kalau tuan-tuan jumpa orang macam ini punya ayat, saya tahu apa berlaku dalam kubur itu. Ini orang ni bahaya. Hanya Rasulullah saja. Sebab para sahabat pun ditutup. Tiba-tiba zaman kita saya tahu yang ini tengah tidur lena, dia kata, lepas tu tangkap dia pergi bawa ke hospital. Macam-macam ajaran yang ini, jaga baik-baik. Dan orang Melayu paling kuat cepat sebenarnya. Paling cepat. Nabi di Gombak pun dia percaya. Nabi duduk di Gombak. Percaya. Walaupun telah diisytiharkan dia ni Nabi, manusia telah sesat, dia telah ditangkap. Bila dia dibebaskan, pengikutnya berkumpul lagi. Itulah orang Melayu. Dan yang menariknya, Nabi mengajar 3 doa. Tuan-tuan, saya dah lama dah pesan pada tuan-tuan, amalkan doa ni. Kata para ulama, doa ini dibaca sebelum beri salam. Sebelum bagi salam. Selesai kita baca tahiyat akhir tu. Tahiyat akhir tu, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal azabil qabri wa min azabi jahannam. Ini Nabi ajar. Ya Allah, aku minta berlindung daripada azab kubur dan azab jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Minta perlindungan daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masiihud dajjal. Dan minta perlindungan daripada jahatnya fitnah al-masiihud dajjal. Ini hadis riwayat Imam Muslim ini telah direkodkan satu doa baca sebelum bagi salam. Saya harap tuan-tuan telah menghafal doa ini. Dalam bulan Ramadan ni lagi banyak membaca. Kata para ulama boleh tambah lagi doa itu. Dalam hadis yang lain Nabi ajar. Allahumma inni a'udzubika minal ma'asiyati wal maghrib. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku ni banyak sangat menzalimi diri aku sendiri. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Tiada yang boleh mengampunkan dosa aku melainkan Engkau ya Allah. Faghfir li, ampunkan dosa. Warhamni rahmatillah. Innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya Engkau ya Allah bersifat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Doa ini tuan-tuan baca, terutamanya kita berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Memang bulan Ramadan ini bulan keampunan, tapi bukan senang-senang Allah nak bagi, melainkan usaha yang kuat daripada kita. Usaha kena kuat. Lepas buka puasa terlentang ni mana nak dapat ampunan? Usaha kena kuat. Jadi tuan-tuan, kita berhenti selepas perenggan yang terakhir. Kata Syekh Jibril, setiap orang mati yang layak menerima azab, setiap orang mati yang layak menerima azab berdasarkan amalan buruknya, sama ada dia dikuburkan atau tidak, maka roh dan jasadnya akan menerima azab sebagaimana yang dikenakan kepada orang yang berada di dalam kubur. Kita berhenti di muka surat 99. Ini tuan-tuan muslimin, muslimat matur sekalian, memandangkan kita berada dalam bulan Ramadan, kita kena sentuh sikit peringatan dalam bulan Ramadan ini, dalam kuliah kita.
Sebab orang ini kena pukul dalam kubur sebab dosa-dosa dia. Jadi wajar kita fokus satu hadis nanti yang saya bacakan di pembukaan kuliah subuh pada pagi ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan dua syarat. Apa syarat pertama? Iman. Memang puasa ni kerana Allah, bukan kerana orang, bukan kerana tradisi. Iman. Satu. Ihtisaban. Masuklah Ramadan dengan ihtisaban. Apa makna ihtisaban? Saya mengambil pandangan Asy-Syaikh dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Kata Ibnu Hajar Asqalani, ihtisaban itu bermakna bila masuk ke Ramadan dia ada cita-cita yang tinggi, bersungguh-sungguh untuk mencari pahala dan mohon keampunan Allah. Sungguh-sungguh. Ni 10 hari dah habis, dia memang rasa tak ada rasa apa lagi ni. Nak puluh lagi. Buat 8 ke 20 terpulang keupayaan, tapi pukul 3 bangun lagi. Dah Ustaz, saya dah buat 20 dah, boleh tidur bangkit pukul 5.30 sahur, rugi. Dia tak ada ihtisaban, bersungguh-sungguh. Dah Ustaz, saya buat 8, saya bangkit balik, susah cerita ke orang. Kadang-kadang dia malu keluar 8 rakaat. Bila orang tanya, balik dah tak, saya sambung dengan orang, tak usah ceritanya orang. Dan kita pun yang buat 20 ni jangan duduk seronok-seronok, bengkok kaki nampak. Siapa nak bangga? Yang keluar malu, terpaksa kata insya-Allah saya sambung dengan kau. Yang duduk lama 20 ni tengok orang keluar tu sindir. Kita ibadah ni untuk siapa? 20 ke 8 ke Allah kira nanti. 20 tamat lewat, 8 cepat habis. Semua ini akan dilihat oleh Allah SWT. Dan jangan lupa 1/3 malam bangun lagi. Waktu sahur tu, ashar kata Allah, kita ada sebut sahur ni ingat makan saja. Sampai timbul istilah makan sahur. Sebenarnya sahur itu dia ada satu tempat yang cukup penting yang kita terlepas pandang. Di mana dalam Al-Quran disebut sahur itu ada orang-orang yang mohon ampun kepada Allah SWT. Jadi jangan makan saja. Mesti ada portion, bahagian untuk minta ampun kepada Allah. Maka bila kita masuk Ramadan dengan iman dan ihtisaban, janji Nabi apa? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Yang ini fokus kita tuan-tuan, lagi balance ni, mesti minta ampun agar dosa kita yang lalu diampunkan, kecuali dosa besar. Itu tak terampun, kena taubat nasuha. Jadi tuan-tuan kena ingat, tiap-tiap malam sudah ada orang yang terkeluar daripada senarai api neraka. Tiap-tiap malam dimasuk 10-9, udah ada dah orang yang dibebaskan dari api neraka. Kita tak tahu kita dah terkeluar senarai atau tidak. Jadi orang yang celaka dalam Ramadan ni siapa? Orang yang didoa oleh Jibril, yang pernah saya baca hadis dalam surau ini. Ketika Nabi naik mimbar, apa doa Jibril? Man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'abadahu Allah. Qul amin, faqultu amin. Nabi kata apa? Jibril doa apa? Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapat keampunan Allah, habis Ramadan keampunan tak dapat, memang celaka. Sebab apa celaka? Jibril doakan, fadakhalan nar, masuklah di dalam neraka. Fa'abadahu Allah, jauh dari rahmat Allah. Qul amin. Tak cukupnya doa, Jibril minta Rasulullah aminkan. Jibril minta Nabi aminkan.
Fakultu, kata Nabi, aku pun amin, mengaminkan. Memang celaka siapa tak dapat kampunnya dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita ambil sikit ringkas pesanan Imam Ghazali ini kena ambil kira. Ambil kira. Ada 20 hari buat yang terbaik. Kata Imam Ghazali dalam kitab agungnya Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyenaraikan 6 anggota badan mesti diadapkan untuk kesempurnaan bulan Ramadan. Jaga 6 anggota ini untuk mencapai ketakwaan puasa yang terbaik. Sebab 6 anggota ini boleh menjahanamkan puasa dia. Dimulai anggota apa? Nombor 1 kata Imam Ghazali, mata. Jaga mata. Kata Imam Ghazali, tundukkan pandangan dan tahan dari terlalu bebas melihat perkara dikutuk dan dibenci oleh syara. Begitu juga jangan melihat perkara yang boleh mengganggu hati atau melalaikan diri daripada mengingati Allah. Jadi mata tolong jaga baik-baik. Kita jaga mata, tak tengok aurat orang, tapi dalam handphone habis semua kita tengok. Tengok orang tak tengok aurat semua, tengok movie. Siapa sambil buka puasa tengok, wah. Jadi mata ni penting. Pesanan Imam Ghazali yang kedua, jaga lidah. Jaga lidah daripada apa? Kata-kata kosong, umpat, adu domba, perkataan keji, cakap kasar, berbalah, berdebat, pertikaman lidah. Jangan. Ada orang dia tak cakap tapi dia belasah orang dalam WhatsApp. Dia tak cakap, belasah. Ada orang jumpa saya, Ustaz, saya kalau WhatsApp saya tak kira, saya hayun je, dia kata. Ayat dia kata saya tak kira, saya hayun dia sampai dia live group. Bahawa dia tahu, wah hati ke. Maknanya tulisan itu telah mengganti lidah. Maka lidah ini, saya teringat hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawlan zuri wa 'amalihi, falaysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahu Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan qaulan suri, kata-kata kotor dan amalan kotor di dalam bulan Ramadan, mulut dia ni, orang kata apa, tak ada lesen apa? Tak ada insurans. Luar Ramadan, dalam Ramadan sama. Dia tak tinggalkan qaulan suri, kata-kata kotor, 4 keji ketika malidah. Apa Nabi sebut? Falaysa lillahi hajatan. Allah tak berhajatkan lagi dah dengan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, dengan amalan yang kamu tinggalkan makan dan minum. Apakah amalan yang tinggalkan makan dan minum? Puasa. Puasa kena puasa. Tak boleh buka puasa. Puasa terus. Dah habis puasa aku tak mau pun nak ganti amalan kamu ni. Tak cakap. Mudahnya gitu lah. Bahasa mudah gitu lah. Puasa kena puasa. Tak boleh buka puasa. Siapa yang buka puasa? 7.30. Lapar dahaga dia. Tapi sebab cakap kotor, Allah kata apa? Puasa, tapi aku tak mau pun. Mau jadi macam tu. Saya sebut pandangan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, isteri Rasulullah, hadis ini menunjukkan dalil siapa cakap kotor batal puasa. Siapa sebut? Aisyah. Ya tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz mengatakan tadi bahawasanya setiap satu perkara yang dilakukan dengan niat. Lupa. Ustaz kata tadi setiap kelakuan tu dilakukan dengan niat. Ya. Tetapi kadang-kadang kita ni manusia biasa selalu buat dosa. Kadang-kadang kita kata yang macam mana yang Ustaz kata tadi, bukannya saja-saja nak kata, hanya melawak aje, bergurau. Ya, gurau. Jadi gurau itu bukan niat nak kata orang. Gurau saja. Jadi suka-suka, kan? Ada gitu. Maknanya suka-suka main saja. Gurau. Sebab itu kita ikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi gurau benar-benar.
bukan Maharaja Lawak. Ada lucah, tak ada manfaat. Satu orang tua jumpa Rasulullah kan, saya orang tua masuk syurga kayak Rasulullah. Minta apa cik? Dalam syurga tak ada orang tua. Menangis orang tua. Dia berkata nanti bagi habis. Dalam syurga ni semua orang jadi muda. Jadi makcik besok muda, bukan tua. Senyum balik makcik. Jadi gurau macam tu okey. Dah tahu kawan tu melantah keluar yang muka-muka, cucuk lagi pinggang. Bulan Ramadan ni suka cucuk mahkamah pula. Nanya, sama-sama dapat pahala. Jadi kita jaga baik-baik tindakan. Dan memang kita digalakkan, disebut Rasulullah, salah satu wasiat Rasulullah, jangan banyak ketawa. Banyak ketawa ni dia akan menyebabkan hati kita ni hilang tumpuan kepada Allah SWT. Dan Rasulullah juga pernah menyebut dalam sepotong hadis ni, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Sebab kita tak tahu apa yang Nabi tahu. Jadi niat betul, tindakan pun kena betul. Ya, jadi terima kasih kepada respon Tuan Haji yang agak baik. Jadi lidah balik-balik. Kata Aisyah, hadis ni menyebabkan batal puasa. Itu pandangan yang agak keras, ya. Yang kata orang yang syahid. Sebahagian ulama menyebut tak batal, tapi dia hilang puasa, pahala puasa yang cukup banyak. Bila ada pandangan kata batal, lidah ni batal puasa, ada yang kata hilang pahala puasa. Di sini Yusuf Qardawi bagi pandangan. Kata Yusuf Al-Qardawi, hangpa jaga baik-baik lidah, sebab ulama dah bahas sampai peringkat ni lah. Dah bahas dalam peringkat ni, main-main lagi lidah. Kata Imam Ghazali, hangpa didik lidah dalam bulan Ramadan ni dengan 3 perkara. Maksudnya lidah pun kena tarbiyah. Tarbiyah lidah dengan 3. Nombor 1, banyakkan diam. 2, banyakkan berzikir. Dan 3, banyak baca Al-Quran. Ini pesanan Imam Al-Ghazali. Didik lidah dengan 3 perkara. Kata Imam Ghazali, inilah namanya puasa lidah. Di Ramadan ni kena puasa lidah. Kata orang tua kalau cakap bunyi cicak betul kan? Kata orang tua bukan dari hati pun. Orang tua selalu bila dia cakap, kita mau cicak bunyi lagi. Betul. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, jaga telinga. Dari menumpu pendengaran kepada perkara yang dibenci oleh syarak. Jadi benda-benda yang syarak tegah, jangan dengar. Kerana kaedah yang mudah ialah semua perkara yang haram dipertuturkan, maka haram didengar. Itu fiqh. Benda tak elok, maka tak elok juga didengar. Ada A dan B mumpat, umpam. Kita C duduk tengah. Saya tak campur Ustaz, saya dengar ada hampus sekali. Jadi tak ada excuse. Agak-agak ada orang tu tak boleh dikawal, cakap lebih, kita pun bodoh lah. Ataupun kita kata kita sedang berpuasa. Bagi dia satu reminder. Bagi dia reminder. Sebab kita nak selamatkan dia dengan kita. Tapi dia pun terus asyik dengan rancaknya lagi. Kita mundur. Sebab telinga kita pun kena puasa. Yang keempat, jagalah anggota-anggota lain. Antaranya 2. Tangan dan kaki. Kenapa tangan ni? Seperti yang saya sebutkan tadi, Imam Ghazali ni jauh pandangan dia. Zaman dia mana ada handset kan? Tapi dia dah nampak lah, tangan ni buat kerja jahat dan banyak. Yang menggantikan mulut ni kan tangan. Tangan. Dan kaki. Kaki ni bulan Ramadan janganlah berpeleseran banyak di tempat-tempat yang boleh menghilangkan pahala melalui mata, telinga yang disebutkan tadi. Pasal kaki ni pun tak tahu lah. Saya sebut juga semalam dalam tazkirah Jumaat saya. Saya jumpa satu orang dalam bulan Ramadan tahun ni, malam ke-7 ke malam ke-8, keluar masjid. Ustaz dia kata, saya pun tak tahu lah Ustaz, Ramadan ni dia kata, masuk malam ke-8 ke ke-7, buat kasut hilang dia kata. Jangan main-main. Balik-balik hilang. Tak apalah, saya beli kasut baru, hilang.
2 kali sebelum 10 malam tu. Saya cakap kau pengalaman, saya pun pernah hilang kasut. Option pertama, balik kaki ayah. Jangan ambil hak orang. Dah Ustaz, saya tak tahu nak balik macam mana, saya ambil kasut lain. Pekat mana pakai? Option kedua, tu ada aku cakap kat belakang. Option kedua, bagi tahu AJK, saya pinjam terompah bilik ayah aku balik. Sebab apa kena bagi tahu? Sebab bila kita mati, dia tahu kita pinjam barang. Jangan pandai-pandai ambil barang masjid boleh rumah, alah nanti saya bagilah. Kok mati sempat pergi. Pasal terompah jambannya tersangkut di akhirat. Tak berbalik. Jadi option yang kedua, bawa harta atau terompah masjid, pinjam, balik rumah. Besok cepat-cepat letak balik. Jangan ambil hak orang. Macam mana pergi masjid sapu selipar orang? Tersaut. Mudah-mudahan. Itu juga. Sebab itu tengok selipar elok, jangan lagi. Sebab Syekh tu mengadu, Ustaz, betul-betul puasa lah. 2 kali puasa. 2 kali hilang. Jadi kaki jaga ya. Ya. Masalah jaga kaki ni, boleh tak kita kaitkan dengan istilah Melayu lah. Dia ni kaki temerang, dia ni kaki, yalah macam mana kaki lah. Jaga kaki dalam bercampur dengan orang yang kaki. Yang Tok Imam kita tanya, orang Melayu banyak gelaran-gelaran kan? Kaki ni kaki itu maksudnya kaki kencing lah. Kaki kencing. Bukan makannya dia kaki kencing, dia suka kencing orang, suka kencing orang, kaki kencing, kaki labun, jadi buat labun. Jadi itu bagi saya itu orang Melayu punya pepatah lah. Jadi kaki ini memang kaki kita. Banyakkan berdiri 20 rakaat lagi bagus. Guna kaki ya. Gunakan kaki ini ulang alik pergi masjid surau. Itu guna kaki dia elok. Tuan-tuan, dia ada masalah sekalian. Baik. Berapa dah semua? 4. Betul 4? Betul. Yang kelima, jaga perut. Kenapa? Buat sit up nak bagi 6 pack. Pokok bagi keping. Siapa berniat puasa kerana aku pun sia-sia. Saya insyaAllah lah bulan Ramadan ni saya boleh buatkan badan saya. Naya. Jadi puasa ni jaga perut, kata Imam Ghazali. Jangan penuhkan perut kamu dengan makanan yang halal. Menjadi satu kehairanan bagaimana di bulan Ramadan umat Islam sebahagiannya meletakkan kepelbagaian juadah seolah-olah membalas semula beberapa jam masa yang telah dia tidak makan itu. Dia berdendam macam tu apa ya? Daripada pukul 6 lebih kurang mula puasa sampai 7.30. Berapa jam? Kena kira tuan-tuan. Kena kira berapa jam? 13 jam setengah lebih kan? Jadi bila buka puasa, kata Imam Ghazali, seolah-olah dia nak qada balik 3 jam. Roti canai murtabak, ini makan pagi dia. Dia singgah kedai mamak, bungkus pula biryani semua, dia makan tengah hari dia. Kemudian kuih muih semua, ini dia punya makan petang. Dia 3 menu, seolah-olah dia berdendam. Kata Imam Ghazali, kenapa bulan Ramadan menjadi satu pesta kepelbagaian makanan ketika berbuka puasa? Kenapa jadi macam tu? Bulan lain elok dia, sampai isteri bawa jak pun mana nak letak jak ni bang ya? Kita kena tengok balik bagaimana Rasulullah di saat Rasulullah berpuasa. Kadang-kadang Rasulullah hanya buka puasa dengan segelas air. Pernah satu riwayat menceritakan Rasulullah balik rumah, tanya Aisyah, apa ada makanan di rumah? Tak ada apa. Melainkan kurma. Ada sebagai riwayat kata sebiji kurma yang ada untuk buka puasa, maka belah dua.
Aisyah separuh, Rasulullah separuh. Aisyah makan cepat, habis. Aisyah minta Rasulullah, "Pak, sikit lagi." Baik Rasulullah, daripada separuh tu bagi lagi pada Aisyah. Ibu-ibu boleh test suami. Darah dia pegang kurma tu, "Abang bagi separuh." "Sekotak aku beli tu dia." Dia minta ke aku, "Abang mesra lah sikit. Yang lapar ni semua boleh makan orang no. Itu pasal jaga perut. Jangan bezakan makanan kita dalam Ramadan dengan luar Ramadan. Biasa. Satu lauk, satu kuah, buka puasa macam tu juga. Bazar Ramadan, saya cakap terang. Pertama, itu tempat orang cari rezeki. Peniaga-peniaga nak cari rezeki, kita tak bantah, silakan. Tapi jaga SOP ya. Memang sebab bazar Ramadan tutup masjid besok. Jangan doktor-doktor ni masuk Kaipah, saya doktor pakar, dia kata lebih baik kalian tutup saja bazar ni. Orang nak beribadah pasal bazar tutup masjid. Saya sendiri tak patut SOP pun. Dan jangan pandai-pandai sebar satu masjid kena denda apa-apa ni. Orang hantam, baca betul-betul kenyataan. Kenapa kena? Sebab AJK salah seorang yang kena COVID, bila memantau cek masjid tu tak ada tulis apa semua, tak ada. Jadi orang pun hentam pihak kuasa. Padahal kesilapan kita. Jadi bazar Ramadan tu bagi saya lah, itu orang cari rezeki, biarkan. Siapa yang patut pergi? Orang yang patut pergi beli itu pertama orang dalam keadaan terdesak macam frontliner. Kode pagi sampai ke petang beli, tak ada nak beli apa, pergi situ. Pemandu lori, pemandu bas, kerja bawa barang. Orang-orang yang tak sempat masak, orang bekerja balik pukul 5, tak sempat masak, ada tempat dia nanti. Kita yang ada 2-3 lauk di rumah ni, mencelapak lagi buat apa? Saya tersentuh dengan pandangan para ulama. Kadang-kadang makanan yang sudah lama tidak ditemui dalam bulan Ramadan. Betul? Jumpa kuih yang kenangan zaman kecil. Masalahnya ni pun teknik peniaga. Asal nak cari satu barang, akhirnya 10 jari pun beli barang. Jaga baik-baik urusan makan dalam bulan Ramadan. Ini yang dikatakan jaga perut, kata Imam Ghazali. Akhir sekali yang ke-6, jaga hati. Kata Imam Ghazali, jaga hati itu macam mana? Orang-orang mukmin, orang yang bersungguh-sungguh dalam puasa ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia buka puasa. Allahumma al-qasamtu kita aman, dia pun minum. Bila dia buka puasa, kata Imam Ghazali, hati dia mesti ada rasa gemetar. Kenapa? Adakah puasa saya di hari ini diterima oleh Allah atau tidak? Imam Ghazali ajar kita. Hati kena cakap macam tu. Iyakah puasa hari ini Allah terima? Ataupun puasa hari ini menyebabkan saya termasuk dalam kumpulan yang Nabi sebut, ramai orang berpuasa tapi dia hanya dapat juma' wal atash, dapat dahaga saja. Jangan jadi hati orang-orang awam. Macam mana hati orang-orang awam? Habis dia puasa ke-12, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia minum. Letak gelas merompeh. Alhamdulillah, dia kata 10 hari habis. Nak merangkit lagi ni. Itu orang awam. Esok malam 27, dia buka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, minum. 3 hari lagi dia. Lepas itu besok kita balik asal balik lah. Dia puasa, tapi mulut dia cakap macam tu. Seolah-olah Ramadan ni, saya tahu ini fardu tapi saya dia kata 3 hari lagi, rasa 30 hari dia tu. Nak merakit 3 hari lagi. Jadi hati yang tertanya-tanya, ni dah 12 hari. Ya Allah, ya ke puasa 12 hari ini Allah terima? Hati. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian. Tuan, saya cakap ni bukan satu petanda saya lebih baik bercontoh. Saya cakap ni untuk telinga saya sendiri.
Kan balik dalam kereta kan saya fikir balik apa saja. Nobody is perfect. Allah tahu siapa yang terbaik dalam surau pada pagi ini. Itu selalu banyak. Tak ada siapa yang terbaik, Allah tahu. Jadi merentihlah, merayulah pada Allah agar kita termasuk di kalangan hamba yang terima segala amalan dan terlepas dari azab neraka satu hari selepas Ramadan nanti. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين وعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا يا الله ampunkan dosa kami waliwalidayna dosa kedua ibu bapa kami walil mu'minin dosa seluruh orang-orang mukmin yauma yaqumul hisab di hari tegaknya pembalasan Allahumma sallimna li Ramadan ya Allah sampaikan aku pada bulan Ramadan Wassalim Ramadan li kau serahkan Ramadan ini kepada aku keseluruhannya dengan tubuh badan yang sehat ya Allah. Wa tasallamhu minna kau ambil Ramadan ini satu hari nanti daripada kami semua muttaqabbala dengan kau terima amalan yang kami lakukan. Fatiras samawati wal ardi ya Allah engkau Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah engkaulah wali pelindung kami dunia akhirat. Tawaffana muslima matikanlah kami sebagai seorang muslim. Wa alhiqna bisalihin masuklah kami di kalangan orang-orang yang saleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا غفور يا رحمن يا رحيم آمين يا رب العالمين رسول الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا